Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersama kami dan pastinya Lanskap kembali untuk malam ini tepat jam 9 malam. Dan apapun sejarah terus tercipta di mana pada 7 April yang lalu di Dewan Rakyat, di Dewan Yang Mulia telah pun rang Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan GST telah pun diluluskan. Dan pastinya rang Undang-Undang Cukai Barang dan Perkhidmatan GST itu yang diluluskan di Dewan Rakyat selepas ia dibacakan buat kali ketiga dengan 118 ahli parlimen menyatakan persetujuan pada kali pertama, manakala 81 ahli parlimen membantah. Dan bacaan kali kedua pula menyaksikan 119 ahli parlimen bersetuju dan 81 yang lain tidak bersetuju, dan ia membawa kepada bacaan kali ketiga yang bila mana yang di-Pertua Dewan Tan Sri Panikar Amir Mulia meminta persetujuan ahli parlimen. Dan ingin saya mengimbas kembali pada tarikh 25 Oktober 2013 dalam bajet 2014 GST Cukai Barang dan Perkhidmatan telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan. Pastinya dengan kadar yang ditentukan oleh negara kita adalah sebanyak 6% bermula 1 April. Dalam detik kira kurang daripada setahun, iaitu lebih kurang 355 hari sahaja lagi GST akan dilaksanakan. Namun begitu, sehingga ke saat ini masih lagi yang terus membicarakan apa, siapa, bagaimana, bila, kenapa dan di mana GST ini akan dilaksanakan dan siapa yang terlibat, pembekal, pengilang, pemborong, peruncit, pengguna, dan ini adalah antara mereka golongan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan GST. Untuk maklumat lanjut, anda boleh layari terus sebenarnya laman sawang milik GST, milik Custom, dan lebih terjurus kepada gst.custom.gov.my. Dari segi kronologi juga GST telah pun dilaksanakan, telah pun dicadangkan dari segi perancangan, dari segi researchnya pada tahun 1983, diikutilah sehingga 1988 dan hingga ke saat ini. Namun begitu, dari segi polemik politiknya pula, GST ditolak terang-terang oleh pihak pembangkang dan ia telah pun mencemar di Dewan Yang Mulia pada 7 April lalu. Terang-terangan pihak pembangkang terus menolak dari segi pelaksanaan GST. Dari segi kadar perbandingan, untuk saya recap kembali, antara negara yang telah pun menyasarkan ataupun mengenakan cukai GST adalah sebanyak lebih 180 negara, dan negara kita mengenakan kadar GST 6%, Jepun 5%, Indonesia dan juga Australia 10%, sementara negara yang tertinggi menggunakan GST adalah sebanyak 20%, iaitu United Kingdom. Itu antara sepintas lalu antara negara-negara yang memperkenakan GST. Dan antara itu tajuk kita pada malam ini adalah mengenai GST, membangun dan maju bersama. Pastinya dengan detik kira 355 hari, bagaimana agaknya pengiraan GST terus lagi diperdebatkan oleh halayak, oleh pemain-pemain industri di luar sana. Bagaimana GST ini akan dikenakan ke atas kita sebagai pengguna, malah kepada mereka yang berada dalam industri. Jadi pautannya sekali lagi saya wawarkan di laman sesawang milik custom.gov.my. Anda boleh dapatkan maklumat lanjut. Untuk itu, GST tajuk kami pada malam ini. Anda boleh hubungi kami di talian 03-2282-9062, 03-2282-9062. Berikan pandangan juga komen menerusi Lanskap, Facebook Lanskap dan juga tweet kami di Lanskap TV1. Dan jangan risau kepada ketiga ahli panel kerana peranan saya bukan seperti seorang guru yang membawa rotan untuk menghukum anda untuk menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan GST. Tapi ada ketikanya peranan saya umpama lampu isyarat yang boleh menjadi warna hijau, mengeluarkan suara-suara lunak untuk memuji tindakan-tindakan agensi. Tapi ada juga tindakan saya seperti warna oranye yang boleh bersuara lantang seperti lonceng pengera untuk memastikan anda melakukan kerja. Dan ada ketika peranan saya seperti lampu merah. Bukan bermakna saya marah, tapi bermakna saya berdiam diri kerana ada ketika kelantangan saya boleh menyakiti umpama satu belati yang menghukum. Apapun, Sep Menawar telah bersedia dengan 3 ahli panel untuk malam ini. GST itu tajuknya. Saya serahkan kepada Sep Menawar. Silakan. Ini pentasnya untuk para penonton juga berinteraksi. Talian telah pun dikemukakan oleh Suhaimi seketika tadi. 3 panelis yang kami bawakan untuk memberikan suluhan baru. Suhaimi, kita acap kali berbincang tentang GST. Tetapi ia harus terus dipolemikkan supaya kefahamannya tepat. Khususnya berikutan perdebatan dalam parlimen yang sesekali persoalannya itu melewati daripada batas objektiviti pada hemat saya setidak-tidaknya, untuk kita melihat semula di manakah objektiviti sebenar dalam pelaksanaan ini. Apakah isu yang dipolemikkan melewati batas politik. Justru 3 panelis kami bawakan pada malam ini. Datuk Seri Khazali Haji Ahmad, Ketua Pengarah Custom. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami. Panelis yang kedua, Pengarah GST Jabatan Custom, Cik Subramaniam Tolasi. Apa khabar? Oh, baik. Saya selalu bersama dengan Cik Subramaniam dalam banyak pentas di luar TV. Ya. Ini kali pertama kita di TV ya? Di TV kali pertama. Kali pertama, kena kerap kali lagi lepas ni. Boleh. Sebab saya tahu Cik Subramaniam sangat articulate Suhaimi ya. Dalam pentas beliau banyak memberikan ceramahnya, dan kali ini sempat bersama secara live langsung di TV. Dan back by popular demand, siapa lagi jika bukan Tok Ki Datuk Nazim Johan, PPIM
lantang bersuara. Datuk, gembira ke GST ni macam mana? Rupa saya okey kan. Macam tak marah je. Boleh terima GST ni. Mungkin saya mula dengan Datuk Seri terlebih dahulu je. Ramai yang membaca perdebatan hangat di pelbagai medium akhbar baik internet baik yang berlaku di dalam parlimen berikutan pembentangan GST ni dalam parlimen. Apa isu yang dibangkitkan dalam perdebatan itu bagi kedua-dua belah pihak? Apa premis yang mereka bawakan? Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TM kerana menjemput kita pada malam ini untuk berbincang mengenai isu sara yang penting yang berlaku dalam negara pada masa ini. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, rang undang-undang GST dah pun diluluskan pada 7 hari bulan yang lalu. Tinggal sekarang ni akan didebatkan di Dewan Negara dan selepas itu akan mendapat perkenan yang di Pertuan Agong. Dan di dalam perdebatan yang berlaku di Dewan Parlimen baru-baru ini, sebelum ucapan penggolongan oleh Timbalan Menteri Keuangan, ada banyak isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli Dewan. Yang pentingnya apa yang diperkatakan kenapa kita perlu mengadakan GST. Itu yang didebatkan begitu hangat. Dan ada juga ahli-ahli Dewan yang berdebat yang mengatakan bahawa GST yang akan diperkenalkan ini merupakan satu sistem yang regresif yang akan menekan golongan berpendapatan rendah. Tetapi saya nak jelaskan di sini bahawa kita selaku pentadbir cukai yang akan mentadbirkan cukai GST di Jabatan Kastam Diraja Malaysia melihatkan bahawa pelaksanaan GST yang kita nak laksanakan di Malaysia ni bukan merupakan satu full-blown GST mengikut teori GST itu sendiri. Kerana di dalam kita melaksanakan GST ini, kita memberi ruangan-ruangan yang banyak dari segi kita mengambil kira rungutan dan juga keluhan orang yang berpendapatan rendah terutamanya. Itu sebab di dalam pelaksanaan ini nanti kita akan berada 2-3 kadar. Satu, kita ada kadar standard yang 6% di mana yang disebutkan oleh Saudara Syami tadi. Itu standard rate yang kita akan aplikasikan. Kita akan ada kadar yang zero rate, yang kosong, tidak ada apa-apa. Ini melibatkan barang-barang makanan yang kita hari-hari menggunakan dan juga untuk essential services yang memang rakyat menggunakan, tak kira orang kaya atau orang miskin. Tetapi yang penting di sini kalau rungutan orang miskin mengatakan bahawa ini satu yang regresif, memberi keuntungan kepada orang kaya, sebenarnya tidak benar. Sebab di dalam package kita ni sebab banyak benda-benda yang ditambah tokok supaya ianya sistem ini saya nak sebut di sini juga bahawa sistem GST ini bukan benda baru. Dah dilaksanakan terawalnya pada tahun 1959. Banyak negara telah. Dah 160 negara dah pun buat. Jadi takkanlah kita nak katakan 160 negara yang dah melaksanakan ni berfikiran, orang kata tak memikirkan satu yang positif. Itu sebab mereka menerima pakai. Dan di dalam ASEAN ini sendiri, tinggal sekali kita sahaja sekarang ni dengan Myanmar. Sebab di Brunei dia tak buat GST sebab di Brunei memang tak ada percukaian. Tidak ada sistem. Tidak ada sistem cukai di Brunei itu yang mengenakan cukai kepada individu. Jadi itu yang persoalan yang besar yang diperkatakan bahawa regressivity of the system tu yang ditekankan akan menekan. Tetapi kita ada mitigasi atau mitigating action yang kita boleh buat dalam nak mengenangani perkara ini. Ini mungkin kita bersambung lepas ni lah. Apakah mitigating factornya yang kita ambil untuk nak menangani terutamanya mereka yang berumur. Kita akan perdalamkan itu nanti Datuk Seri. Sebelum saya beralih kepada Encik Subra, mungkin saya ingin dengar itu pandangan debat hangat dalam parlimen. Di lapangan ini, saya tahu PPIM ni turun ke lapangan. Bagaimana masyarakat, orang ramai ni, apakah mereka upbeat seperti mana Datuk? Semangat ni tak sabar nak tu. Pastilah keresahan tu ada. Tentulah ada banyak soalan yang dikemukakan kepada PPIM. Generally bila kita cerita pasal cukai je, dia always dia ada resistance cukai. Tapi rasanya setelah halfway now, rasanya bila kita bercerita on the ground, dia nampak gayanya resistance is not as bad as it was. Dan nampaknya ada penerimaan
Dan usaha-usaha kerajaan untuk menjelas pun saya rasa agak kelihatan bersungguh. Dan oleh kerana banyak negara pun sudah melaksanakan GST. Saya rasa pengguna ni memanglah kita mewakili pengguna. Kalau tak ada cukai lagi baik. Tapi mana yang tak ada cukai? I mean, kita kena face reality lah. Tapi secara praktikalnya, adakah PPIM menganggap bahawa ia satu cukai yang regresif? Tidak. Kita merasakan satu mungkin yang diperlukan kerana kita lihat sendirilah atas sebab ialah kita nak majukan negara kita dengan pendapatan yang konsisten dengan faktor-faktor minyak dan lain-lain faktor yang apa ni katakan mungkin kurang boleh dikawal, tapi yang ini boleh dikawal, boleh dikira dengan baik. Jadi saya rasa kalau pengguna itu ingin menjadi reasonable lah, dan orang kita manusia reasonable, walaupun kita memang kebanyakan benda-benda yang menekan pengguna itu memang kita tak boleh nak terima. Tapi hari ini kita melihat keterbukaan juga, dan kita juga ada involvementnya. Contohnya dalam isu katakan roti putih, kita pun menulis kata ni tak ada, saya rasa ada hendak dikenakan cukai, tapi kita pun telah menulis untuk pasal ini melibatkan orang ramai. Jadi saya rasa keterbukaan itu adalah yang paling penting. Maknanya bukanlah kita suka sangat kena cukai, tapi kalau yang menasabah itu kita kena terima. Itu yang saya mulakan tadi, Suhaimi, bahawa apabila perdebatannya dipolitikkan, kita faham pentas parlimen itu sebegitu rupa, objektiviti itu hilang. Tuduhan awal harus kita tangani bahawa ianya merupakan satu dasar yang regresif. Apa jawapan balas kita, Cik Subroh? Okey, yang pertama sekali kita kena faham apa tu regresif. Ramai yang cakap ni pasal isu percukaian ni. Perkataan regresif itu maknanya ia meletakkan beban cukai yang lebih tinggi kepada rakyat berpendapatan rendah dari segi peratusan. Ya, berbanding dengan rakyat yang berpendapatan tinggi. Sebab tu seperti yang dikatakan oleh Ketua Pengarah tadi, Megawati Datuk Seri, model kita ni berlainan. Masalahnya ramai yang bandingkan dengan negara lain. Contoh yang paling dekat ialah Singapura. Semua barang perkhidmatan dikenakan cukai. Yang itu regresif. Di kebanyakan negara memang GST regresif. Sebab hampir semua barang dan perkhidmatan dikenakan cukai. Kalau itu model yang kita gunakan, kita pun akan mempunyai satu sistem pencukaian regresif. Tetapi kita telah kaji corak perbelanjaan rakyat. Bertahun-tahun kita buat kajian. Berapa lama kajian ni? Saya pernah dengar Cik Subroh cakap. Dari tahun 2005 lagi. 2005 Terus sekarang dah hampir 10 tahun ya. Jadi bila kita tengok corak perbelanjaan ini, kita tengok golongan berpendapatan rendah ni rata-rata gunakan hampir 1/3 daripada pendapatan mereka untuk membeli makanan asas ni. Ya. Kita pergi pasar basah lah. Sentuh apa saja. Daging, ikan, sayur, ya. Semuanya tidak dikenakan cukai. Ya, sayur-sayuran. Sebab golongan yang berpendapatan rendah ni biasanya beli barang-barang dapur ni dan masak di rumah. Ya. Manakala yang berpendapatan tinggi ni biasanya mereka makan di luar, restoran, di hotel dan sebagainya. Jadi orang kaya hanya membeli 9%, 10% daripada pendapatan. Daripada pendapatan mereka untuk beli barangan seperti ini. Sedangkan orang golongan berpendapatan rendah hampir 1/3 daripada pendapatan mereka. Kalau kita lihat ada satu artikel yang ditulis oleh Ketua Pengarah Kastam sendiri yang keluar I think minggu lepas saya rasa. It's a beautiful article. Ya. Bagi penonton-penonton yang belum sempat baca tu bolehlah. Dia keluar dalam akhbar The Star saya rasa. Dia menjelaskan secara terperinci ya kenapa model kita ni progresif dan bukan regresif. Itu yang harus dipahami oleh rakyat. Kita perlu tunjukkan nanti dalam carta, mungkin kena ada bantuan visual itu menjelaskan bagaimana bezanya pelaksanaan ini. Cuma Datuk Seri Suhaimi terlebih dahulu. Sebenarnya perkataan dengan regresif telah pun banyak kali juga diterangkan oleh pihak Kastam yang kerap kali mengatakan bahawa cukai GST ini adalah cukai yang progresif. Namun saya sedikit agak skeptikal dengan pelaksanaan diwawarkan pada 1983 lagi, di mana satu unit penyelidikan telah pun ditubuhkan untuk mengkaji pelaksanaan GST itu di negara kita sejak 1983. Ingat tu dah beberapa dekad yang lalu, dan sehingga ke hari ini, di mana salah seorang sahabat kita di Facebook ini datangnya daripada Patahul Arifin Abbas di sini nyatakan masih ramai juga dalam tempoh 355 hari, kalau dari segi bulannya lebih kurang 11 bulan lagi pelaksanaan GST, ya, rakyat masih tak faham
dan pelaksanaan itu yang akan menerima kesan daripada pelaksanaan GST adalah lebih banyak kepada rakyat, ya, 30 juta rakyat negara kita pada ketika ini. Tapi dalam tempoh 11 bulan ni, Datuk Seri, rakyat masih betul-betul belum memahami secara total tentang pelaksanaan GST. Ya, jadi satu kerja keras pihak custom sendiri. Jadi dalam takat yang saya kira dah berada satu tahap yang betul-betul kritikal, apa yang usaha perlu dilakukan lagi? Okey. Adakah kita telah exhaust semua usaha yang wajar dilakukan untuk meredakan keresahan ini? Okey, ini satu persoalan yang baik Tuan Syed dan Cik Suhaimi, tentang program untuk nak memahamkan rakyat tentang percukaian GST ini. Sebab kita kena ingat, saya sebut tadi, GST bukan cukai baru, ya. Cukai kepenggunaan menggantikan cukai yang pada masa ini memang dah ada pun, cukai kepenggunaan. Kita ada cukai jualan sejak tahun 1972 dan cukai perkhidmatan sejak 1975 yang kita perkenalkan hampir lebih 40 tahun dahulu. Dan seperti mana yang Saudara Suhaimi sebutkan, sejak tahun 83 dah Jabatan Kastam dan juga Kementerian Keuangan bercakap soal nak memperkenalkan sistem cukai ini, kerana GST merupakan cukai yang lebih terus, cekap dan adil, berbanding dengan cukai barangan dan perkhidmatan sekarang ni yang pengguna sebenarnya tak tahu di mana letak cukai tersebut. Tapi sekarang ni di bawah sistem yang kita nak perkenalkan ini, pengguna sebagai pengguna akhir, ya, dia akan tahu 6% akan jadi bayaran kepada mereka. Jadinya sekarang ni bila bercakap soal perubahan, nak berubah seperti mana yang saya bagi analogi kepada pegawai saya. Orang nak berubah bukan senang kita nak berubah. Kadang-kadang kita nak pindah orang daripada satu bilik ke bilik yang lain. Dia punya resistance tu baru bilik ya. Baru bilik. Ini belum nak tambah bayar. Berubah daripada satu benda yang besar begini. Tentunya mempunyai halangan-halangan yang tertentu. Jadinya kita jabatan tak boleh berdiam diri dalam soal ini. Kita harus terus mempergiatkan kita punya outreach program, berjumpa dengan rakyat, memperkenalkan menjelaskan apa sebenarnya yang akan mereka hadapi apabila kita berganjak daripada kedudukan sekarang ni mulai 1 April 2015 kelak. Itu sebabnya sekarang ni di jabatan saya tu, saya dah buat juga countdown macam Cik Suhaimi buat tu. Saya dah ada jam countdown supaya pegawai-pegawai kita juga minda mereka, sebab mereka juga dalam masa yang sama adalah pengguna. Ya? Walaupun dia seorang pegawai di Jabatan Kastam atau mana-mana penjawat awam, dalam masa yang sama mereka juga pengguna. Itu sebab kita kena jabatan itu sendiri dah kena faham sebelum kita boleh betul-betul memahamkan rakyat di luar sana apa sebenarnya GST ini, kebaikan dan yang boleh dimanfaatkan oleh orang. Kita akan perdalamkan lagi seketika nanti, Datuk bertiga ya, Suhaimi. Kita selalu dengar bahawa ungkapan yang Datuk Seri pilih tadi, GST adalah merupakan satu rejim cukai yang lebih efektif, lebih cekap. Tapi kepada penonton di luar sana, apa erti kecekapan itu? Di mana cekapnya? Dan bagi mereka yang ada sedikit kefahaman tapi mungkin tak cukup, mengatakan cekaplah kepada kerajaan sebab dapat lebih. Tapi apa cekapnya kepada rakyat? Itu yang orang nak tahu selepas ini, Suhaimi. Ya, betul, Syed. Apapun kalau kita berbalik tentang dari segi publicity, promosi yang dijalankan oleh pihak custom sendiri, saya dapat maklumat daripada sinarharian.com.my ini yang bertarikh 23 Mac yang lalu menyatakan sebanyak 4,967 program kesedaran dan latihan mengenai pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan GST telah pun dijalankan oleh pihak Kementerian Keuangan sejak 2010. Ya, bukan sedikit dan bukan satu jumlah dari segi nilai mata wangnya, bahawa promosi ini juga melibatkan wang. Lantaran itu pelaksanaannya yang kurang daripada 11 bulan daripada sekarang terus menjadi bualan. Jadi saudara, teruskan bersama kami dan talian kami buka 0322829062 selepas kembali dari berjedah. Jangan ke mana-mana.
Baik, kembali dalam Lanskap. Terima kasih kepada anda dan talian kami buka 0322829062, 0322829062. Dan sementara tadi saya menawar sempat menggantung mengenai apa kelebihan yang rakyat dapat. Cekapnya di mana. Dan soal kecekapan itu saya ingin kaitkan juga seperti mana telah dilaporkan sekali lagi sinarharian.com.my ini, pelaksanaan GST mungkin senasib dengan PPSMI. Ya, jadi satu persoalan yang boleh dikaitkan di situ. Dan kenyataan ini saya petik daripada kenyataan Datuk Mahfuz Omar, menyatakan bahawanya kerajaan masih belum mempunyai software sendiri untuk memungut cukai tersebut. Satu isu yang perlu diberikan perhatian, di mana kerajaan kalau dah bersedia, kenapa masih mengupah pihak ketiga untuk melaksanakannya? Itu nanti soalan yang kita boleh itu cekap juga tu, Mi. Ya, itu bab cekap juga tu. Kecekapannya. Cekap ni kalau software ni belum ada. Saya nak lontarkan terus pada Cik Subra dan Datuk Seri. Saya perjelaskan apa yang Suhaimi bangkitkan terus tadi. Itu soal sistem yang kita bangunkan. Saya rasa tidak betul kalau nak mengatakan pihak ketiga mengutip cukai bagi pihak kita. Kita tidak ada melantik sesiapa untuk mengutip cukai GST bagi pihak kita. Kita jabatan telah membangunkan sendiri sistem yang kita panggil MyGST. Yang sekarang pada masa ini dah bersedia untuk digunakan. Dan in fact kita 1 hari bulan 6 ini kita dah bersedia untuk nak buat pendaftaran pelesen-pelesen GST ke dalam sistem kita. Kita tidak ada melantik sesiapa sebagai pemungut cukai GST. Tidak ada sistem ejen, tak ada. Tidak ada sistem ejen yang di dalam di dalam kita melaksanakan sistem GST ini. Tidak ada. Bagus Datuk. Dia tak bagi can langsung hentam terus. Habis terus objektif tembak point blank. Itu yang perlu dijawab dalam parlimen, Datuk Seri. Itu yang perlu dijawab dalam parlimen. Mungkin Tuan Syed, mungkin apa yang salah difahami ialah kita ada melantik sebanyak 55 vendor yang menjual perisian perakaunan. Bukan untuk mengutip cukainya. Bukan untuk mengutip cukai, ya. Mereka mungkin jual RM1,000, RM2,000 dan kerajaan akan berikan subsidi sebanyak RM1,000 melalui SME Corp. Yang itu kita sudah melantik 55 syarikat dan baru-baru ni ada lagi permohonan 141 lagi syarikat telah memohon. So mereka ni akan membuat accounting software ni yang mana GST compliant, yang boleh membantu peniaga-peniaga untuk filing nanti dalam era GST nanti, ya. Itu tujuan dia. Mungkin itu yang salah ditafsir ke, kita pun kurang pastilah. Dan kalau saya nak tambah ni pasal soal isu pelantikan vendor yang nak menjual software ni kepada peniaga-peniaga lah, kepada pelesen-pelesen kita, ya. 55 syarikat dah kita lantik. Dulu kita buat open tender. Kita panggil mereka-mereka yang boleh memasuki tender untuk membekalkan software ni, perisian komputer ni, 70 yang datang pada kita. Setelah kita buat penilaian, cuma 55 saja yang layak untuk kita katakan yang sistem ini memang boleh sesuai dengan sistem MyGST yang kita bangunkan. Dan dari segi harga, kita tak kawal harga. Kita biarkan software provider ni menentukan harga. Sebab this is open market. Kalau dia jual mahal, mungkin tak ada orang pergi kepada dia. Dan kalau dia terlampau rendah pun mungkin tak menguntungkan kepada mereka. Dan dalam masa yang sama, seperti mana pengarah saya sebutkan tadi, kita akan bagikan subsidi 1,000 setiap pembelian ini. Dan ianya akan diuruskan oleh SME Corp. Ini tak Jabatan Khas tak akan uruskan pembayarannya. Mereka bila beli daripada vendor 55 ni terus pergi kepada SME Corp untuk nak buat tuntutan balik. Jadi itu program menjelang 11 bulan yang berbaki ni. 11 bulan ni. Cuma satu je, syarat untuk mendapatkan subsidi adalah mereka perlu berdaftar dengan Jabatan Kastam terlebih dahulu. Itu yang boleh bermula 1 Jun ini. Itu sebab itu kita mulakan lebih awal. Isu yang diperdebatkan di kalangan pengguna adalah macam yang Datuk Nazim sebut tadi, bahawa cukai baru maka harga akan pasti meningkat dalam kepala mereka. Tetapi ada di sana Sing Hujah mengatakan GST ni tidak semestinya meningkatkan harga barangan. Dia sebenarnya itu pun soalan yang saya nak tanya juga kepada Datuk Seri sebenarnya. Di Malaysia ni dia ada satu tabiat. Peniaga-peniaga ni mengambil kesempatan. Barang tak naik pun dia kata naik, tol tak naik pun dia kata naik. Jadi mungkin satu benda yang mungkin kita kena anticipate adalah kenaikan yang mungkin sedikit atau tidak ada
akan dia ambil kesempatan. Kalau kita ikutkan musim nak raya ni, tak lama nak puasa ni kan, barang akan naik. Tak pasal-pasal. Bukan ikut GST lah, naik kan berpuluh-puluh% lah tu. Jadi apakah persediaan kita dalam bagi pihak custom untuk tidak memberi kesempatan kepada puak-puak tertentu dia untuk mengambil keuntungan daripada keadaan yang mungkin masih kurang difahami. Jadi ini satu mungkin kekeliruan pengguna ni dimanipulasikan. Dia kata dah naik, ini dah naik macam mana dia tadi? Tanyalah custom, tanyalah ketua pengarah custom. Jadi jawab dia. Soal harga ni sebenarnya tak boleh tanya dengan custom ya. Tapi tak apa, saya nak menjelaskan di sini bahawa di dalam persediaan kita nak melaksanakan GST ni bukan hanya undang-undang GST itu saja yang dipersiap-sediakan. Kita ada undang-undang yang telah pun diluluskan, diterima pakai sejak anti pencatutan, itu betul Tuan Syed sebut. Atau Anti Profiteering Act 2010 yang dah pun diluluskan, yang mana di custodian ialah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna. Jadi di dalam soal harga ni, saya juga ingin nak menyeru di sinilah bahawa kita nak minta peniaga-peniaga ni jangan mengambil kesempatan. Itu yang susah tu. We have Persatuan Pengguna perlu memainkan peranan yang penting. Persatuan Pengguna Islam saya tahu dia ada lebih kurang dekat sampai sekarang 7,000 ahli-ahli. Jadi ahli-ahli Persatuan Pengguna ni boleh berperanan penting. Dia memastikan bahawa tidak ada golongan yang tertentu menangguk di air keruh, mengambil orang kata peranan menaikkan harga sesuka hati. Saya nak bagi contoh Tuan Syed. Kita turunkan subsidi gula lebih kurang 35 sen sekilo. Ini saya suka sangat bagi contoh ini. Kadang-kadang bila kita tengok setengah tempat tu dijual air naiknya satu cawan 20 sen. Jadi kalau kita kira balik 1 kilo gula kita boleh buat 50 cawan. Kalau naik 20 sen dah RM10. Betul. Jadi adakah logik? Kenaikan itu tak logik. Kenaikan itu tak logik. Jadi kita Persatuan Pengguna misalnya harus bertindak tegas dalam hal ini. Saya tak tahu macam mana. Dia tak ada itu gigi biasa biarkan. Persatuan tak ada gigi, tak apa ada. Dia tak boleh gigit. Dia macam ni. Tengok ini air, soal air kan. Kita dihujani dengan masalah soalan ataupun rungutan. Kenapa bekas air naik berpuluh-puluh peratus? Bekas air nak beli bekas. Siapa nak kawal harga? Jadi kan dia ada saja. Saya takut ini diambil kesempatan. Jadi mungkin pihak custom sama KPDN kena ready je. Bila naik harga cukup. Kalau tidak dia tak takut. Jadi ini antara benda yang merisau. Mungkin Tuan Syed kena explain. Salah satu sebab kenapa sekarang dalam rejim percukaian sekarang ni kadang-kadang harga naik tak tentu pasal lah. Kita pun tak tahu. Sebab kalau kita tengok rantaian bekalan ni, sistem percukaian kita ni tidak telus. Dia hanya cukai hanya dikenakan pada satu peringkat, pada peringkat pengilang ataupun pada peringkat pengimport. Tapi GST dia akan di bawah GST kita kenakan di setiap peringkat. Bila dalam keadaan sedemikian sukar untuk mengambil keuntungan. Kalau dia mengambil keuntungan sekalipun, kita tahu berapa margin yang mereka buat. Encik sebut bagaimana praktisnya di negara maju yang sudah lama melaksanakan 20% di United Kingdom tak berlaku profiteering? Exactly. Inilah sebab kelebihan GST ini atau VAT. Disebabkan oleh ketelusan sistem cukai. Sistem percukaian itu, ini yang menyebabkan harga tidak akan naik secara mendadak selepas itu. Mereka memang pada peringkat awal tu ada barang yang naik. Kita tak nafikan. Terutama barang-barang yang tidak dikenakan cukai pada masa sekarang di bawah GST akan melihat satu kenaikan kecil. Bagi barang-barang yang ada cukai, dia bergantung. Kalau 10% cukai jualan, kemungkinan harga turun sedikit itu ada. Kalau sudah ada cukai perkhidmatan 6%, macam McDonald dengan fast food dan sebagainya, restoran, hotel, cuma digantikan dengan GST 6%. Itu yang kita perlu faham dan rakyat kena faham. Ada soalan susulan selepas ini, tapi Suhaimi sudah bersedia. Silakan. Regresif, progresif, cekap, tak cekap, dan apa pun saya ingin mengheret kembali perbincangan kita tentang apa yang telah pun yang terkandung dalam rang undang-undang GST yang telah pun dibentangkan, yang telah pun diluluskan pada awal April itu hari. Terkandung di dalamnya 19 bahagian, 197 fasal dan 4 jadual. Betul, Datuk Seri? Betul. Itu yang terkandung. Dan salah satunya, bahagian 3, fasal yang kelima telah pun nyatakan dengan pentadbiran GST, terutamanya tentang Ketua Pengarah Kastam mempunyai pengawasan
ke atas semua perkara yang berhubung dengan GST. Saya rasa perkara ini perlu dijelaskan, diberikan pencerahan. Apa yang dimaksudkan sini? Apa maklum malas ataupun apa yang rakyat boleh terima bila mana pengawasan kuasa ini diberikan kepada Ketua Pengarah Kastam untuk mengawasi tu? Dia gini, kalau ada lagi section lain yang kalau Suhaimi refer, dia bawa Ketua Pengarah ni diawasi oleh Menteri, ya. Seperti juga mana-mana akta lain, akta kastam, akta cukai jualan sekarang ni pun semuanya kita berada di bawah kawalan Menteri, ya. Dalam kes ini adalah Menteri Kewangan lah. Jadi dari segi pengawasan yang disebut ni, satu ialah dari segi pegawai-pegawai di bawah saya, dan juga pengawasan dari segi polisi GST itu sendiri. Sebab GST sebagai satu polisi yang kita terima, and then dari segi SOP-nya, cara bekerjanya, itu semua adalah di bawah awasan Ketua Pengarah. Itu yang disebutkan oleh kehendak kepada seksyen tersebut. Jadi untuk memastikan bahawa perkara GST ini dilaksanakan secara adil, saksama, agar tiada ada mana-mana pihak rasa tertekan atau tertindas daripada pelaksanaan akta ini. Itu realitinya. PPIM senyap je hari ni, Sek. Itu yang saya nak tujukan pada PPIM sebab tadi Datuk Seri sudah menuding kepada 7,000 ahli PPIM. Argument 700,000. Hujah balas PPIM adalah kerana tidak ada gigi. Bukan. Saya ada gigi. Maksud saya daripada apa yang kita lihat lah, ini yang kita rasai hari ini, kita memang tengah mengasah gigi. Bukan dalam isu ini, tapi adalah isu-isu tertentu yang insya-Allah kita lihat. Pasal mungkin pengguna keseluruhannya memang pada dasarnya di Malaysia ini agak lebih mengantuk dan kurang bermaklumat, ya. Jadi disebabkan itu kita pun tidak bersatu, dan biasanya bila kenaikan harga, naiklah harga, kita pun beli juga. Barang naik pun kita beli juga. Jadi nak buat macam mana? Apa ni, dekat kampung pun cili pun beli juga walaupun dia boleh tanam. Jadi kita kurang peranan kepenggunaan. Jadi daripada satu aspek memang pengguna kita tengah buat sesuatu untuk menjadikan pengguna tu lebih perkasa. Tapi di masa yang sama kita juga melihat peniaga-peniaga yang sentiasa mengambil kesempatan. Ini dia orang dah kira duit sekarang ni. Ni bulan puasa ni boleh naik harga ni banyak mana ni. Jadi peniaga-peniaga tu dia boleh dah kira banyak mana dia dapat berapa ratus ribu ke musim ni dia nak buat duit. Untuk setiap perniagaan berbeza lah. Jadi ini yang kita kata ni mungkin setakat ini enforcementnya dalam, mungkin bukan pasal custom, ya, benda-benda lain yang agak kurang berkesan. Bukan kurang berkesan, dia orang marah pula. Apabila Datuk Nazim, Datuk tadi menyebutkan kata custom dan pihak berkuasa harus memantau dan mencekup. Apa expectation? Apa harapan? Dia management by fear. Okey. Dia kena ada fear factor. Kita lihat peniaga-peniaga di Malaysia ini kurang takut pasal kebanyakan orang kita, saya rasa baik, Datuk Seri. Dia lebih sangat pendidak, tapi kadang-kadang mungkin juga boleh diajar dengan kejutan. Jadi bila ada kejutan sekali dua, dia tak berani dah. Dia macam budak-budak kan, dia tak payah pukul hari-hari, pukul sekali je. Anak-anak dia ingat sampai bila-bila. Jadi mungkin pasal sekarang ni lebih liberal. Jadi pukul anak pun takut kat Sweden tu dimarah. Jadi kita jadi takut jauh antara kita. Mungkin kena ada satu dua kejutan yang menjurus kepada tidak membenarkan sesiapa mengambil kesempatan di atas faktor GST ini. Pasal kalau tidak dia jadi ini apa ni? Ini apa? Tak apalah, kerjaan memang macam tu pula jatuhnya. Jadi esok lepaslah. Jadi dia tidak ada ketegasan yang betul-betul. Dia kena ada fear tu. Dia tak berani dah. Ada program untuk instill fear? Sementara belum dilaksanakan. Saya mengambil poin daripada Tok Ki. Saya panggil Tok Ki lah. Boleh. Semua tahu, satu Malaysia tahu ini Tok Ki. Panggil Tok Ki lah orang kenal. Poin yang dibangkit itu valid. Kita di Malaysia ni macam selalu ada musim. Kalau nak perayaan harga naik. Itu musim lah. Pesta harga. For no reason. Orang suka ambil peluang naikkan, ya. Sebab mungkinlah itu supply and demand, teori ekonomi. Lebih banyak demand, mungkin oleh kerana mungkin penawaran tu sedikit, mungkin harga tu dinaikkan. Tetapi apa yang saya nak sebutkan ni, nak create fear factor ni, we have to do that. Kita rasa, saya memang dalam perancangan saya
akan berbincang perkara ini dengan serius lah dengan pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hewan Pengguna. Saya akan berhubung dengan ketua setiausaha untuk kita tengok macam mana bersama, sebab GST ini dilaksanakan oleh custom. Dari segi harga actually sebenarnya KPDNKK kita tak ada tanggungjawab. Itu gigi orang lain pula. Itu gigi sana. Kita gigi kita. Tapi tak apa. Apa ni Datuk Seri ada that wibawa. Orang takut je saya rasa. InsyaAllah lah. Jadi kita akan berbincang macam mana kita berdapat kawal bersama supaya orang nanti bila harga naik tak dituding jarikan sistem GST. Bukan, saya nak tekan di sini bahawa di bawah sistem GST memang kita akui ada sedikit. Kita pun dah buat kajian. Kenaikan kita lebih kurang 1.8%. Terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Kita biasa, rakyat kita biasa. Dan pengalaman di negara-negara lain termasuk Singapura jiran kita yang terdekat tu pun sama saja patternnya. Dia akan naik one off, dia akan cool down, stabilize after 1 year, back to almost normal. Itu yang berlaku di banyak negara. Sebab benda-benda kita buat ni, kita kena tengok kajian tempat orang juga. Jadi kita tengok inward looking saja. Kita kena tengok kepada contoh-contoh luar yang lagipun kita late comer, jadi kita boleh kaji semua. Kita ada reference point kita banyak. Tapi mungkin sikit lagi Datuk Seri, kita juga ada satu faktor yang mungkin kita kena ingatkan kembali. Kita ada kilang fitnah. Kilang fitnah ni. Kena buat sesuatu buat kilang fitnah. Kalau tidak, kita buat kerja ada macam-macam. Jadi ini satu benda yang faktor yang jangan bagi dia bergerak lah. Jadi pihak custom kena bekerja dengan pihak PR agency untuk menangani. Kilang fitnah dia tak ada GST lah. Datuk Seri, zero rated. Suhaimi Muhammad. Okey, apapun ada soalan daripada saya, tapi saya simpan dulu Datuk Seri ya. Ketika-ketika ahli panel kita kerana ada seorang pemanggil dari talian. Hello. Hello. Ya, halo. Siapa di talian? Ya, Ilik di sini dari Sabah Keningau. Okey, ringkas dan padat soalannya atau pandangan, silakan. Oh, begini, saya seorang pengusaha kedai runcit. Jadi, bagaimana saya untuk melaksanakan ini GST? Sedangkan dalam saya menjalankan kedai runcit ini serba kekurangan lah. Maksudnya sekarang ini saya hanya menggunakan jenah puasa dan menjalankan perniagaan di kampung lah, di pedalaman. Jadi bagaimana saya mau melaksanakan ini di kedai runcit saya? Baik. Terima kasih atas soalan. Jadi soalan itu saya gantungkan dan untuk menjawabnya nanti adalah Encik Subramaniam. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami sekejap je lagi. Kepada small time retailer. Anda sedang menyaksikan Lanskap dibawakan secara langsung dari TV1 Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan tajuk yang kita berikan suluhan khusus pada malam ini adalah berkait dengan GST. Suhaimi, tajuk GST ini bukan kali pertama kita membincangkannya, tapi kita harus menekuni soalan ini tanpa lelah, dengan penuh kesabaran, kerana ada 11 bulan berbaki ini pastilah semakin memuncak rasa debaran mereka yang rasa kena ke tak kena ke apa nak kena dibuat. Encik Ilik berikan soalan tadi melalui telefon sebelum kita berjeda seketika, dan ditujukan soalan itu kepada Encik Subro berkait dengan peniaga-peniaga kecil di luar bandar ini. Jadi mereka tertanya ni 11 bulan ni, jadi apa halnya dengan saya ni? Apa yang saya nak buat ni? Okey. Dalam sistem pencukai GST ni kita ada apa yang kita panggil threshold, ya, nilai ambang. Kalau perolehan tahunan dia, jumlah jualan setahun tu kurang daripada 500,000 setahun, mereka tak perlu berdaftar. Dan tak perlu mengutip cukai GST. Tapi ini optional. Ataupun kalau mereka nak masuk dalam sistem, optional. Kalau tak masuk, tak apa. Tak ada kesan. Tak ada kesan. Ya, tujuan kita letakkan satu paras yang begitu tinggi, ya. Kalau kita tengok negara-negara barat, dia punya paras threshold tu 30,000, 20,000. Ada yang tak ada. Vietnam ni tak ada. Tak ada yang terlepas daripada GST. Buka bisnes saja kena. Tapi kita letakkan satu paras yang tinggi. Agak tinggi, 500,000 setahun. Kalau kedai-kedai kampung, kedai-kedai runcit yang kecil-kecil, yang hawker stall, yang tukang gunting rambut semua ni, saya kemungkinan besar tak akan masuk dalam sistem. Tetapi orang yang tak bertanggungjawab ni pergi menakut-nakutkan orang. Ya,
Bila kena GST besok, you all kenalah, you kena tu lah, matilah, apa-apalah kan. Ini yang harus dipahami oleh peniaga-peniaga dan juga rakyat. Ya? Tujuan kerajaan letakkan satu paras yang tinggi ini supaya mereka tak perlu berdaftar. Dan kita hanya akan mendaftar kira-kira 23% daripada jumlah perniagaan yang ada di seluruh Malaysia. Tak sampai 30%. Tak sampai 30. Tak sampai 25 pun. 23 je. Baki 77% itu will remain outside the net. Kecuali mereka ingin masuk, ingin berdaftar. Bagi ada kesan jika mereka berdaftar? Okey, kalau mereka berdaftar, itu akan menguntungkan mereka sebab kos yang perlu tanggung tu mereka boleh tuntut balik. Ya, claim. Ya. Tetapi mereka juga perlu ingat, kalau mereka masuk dalam sistem, mereka perlu mengenakan cukai GST ke atas jualan mereka. Ya, itu kesannya. Okey. Cuma dalam persoalan yang ditimbulkan oleh Encik Ilik tadi, kalau oleh berniaga runcit, bagaimana input? Kalau dia akhirnya membuat keputusan, okey, saya tak mau berada di dalam net itu, jadi saya tak mau berdaftar dalam sistem yang bermula 1 Jun ini. Tetapi bahan-bahan input yang dijual itu ada kena GST. Bagaimana kesan kepada nilai barangan jualan dia? Apa nasihat? Itu yang saya kata tadi. Bila mereka beli barang-barang, ya, input mereka, cukai GST akan melekat di situ. Okey. Tetapi mereka tak perlu mengenakan GST ke atas jualan. So, kenaikan barang itu adalah sangat minimal. Very nominal. Ya. Apa tak lagi kalau kita diskaun faktor SST yang ada semasa ni. Yang dah dibasmikan. Yang dibasmikan, yang akan diberhentikan tu. Ya. Jadi, apa-apa kenaikan harga tu, macam Tuan Syed kata tadi, terlalu minima. Bahkan marginnya masih ada. Jadi, tidak terkesan apa pun pada Encik Ilik. Itu sebab pada peniaga, saya kalau boleh tambah pada soalan daripada keningau kita tadi tu. Dia kena ingat bahawa sekarang ni pun dia ada membayar 10% cukai jualan atau 5% cukai jualan dalam sistem sekarang. Dia beli barang, dia secara tak sedar dia dah bayar 10%. Cukainya dah kena di situ. Cukai dah kena di situ. Apabila dia balik ke kedai, dia dijual balik kepada orang lain, dia markup lagi. Itu markup price dia untuk dapatkan sedikit profit. Di bawah GST ni, dia mungkin beli input barang yang sama tapi dia kena 6%. Okey. Sepatutnya logiknya dulu kena 10, sekarang 6. Sepatutnya bila dijual di kampung, dia punya margin should be reduced. A bit lah. Kan? Jadi, itu yang katakan tadi sistem ni, cantiknya begitu. Ada benda-benda lain yang dia tak, logik yang tak macam itu. Tapi, generally, itulah keadaan yang berlaku. Apabila dia beli dalam dulu 10%, sekarang 6%. Dan dalam kes peruncit-peruncit di kampung-kampung, di remote area, luar bandar kebanyakannya, kita dah kira. Studi kita akan terkecuali daripada net yang masuk dan mereka tak perlu mengutip cukai itu daripada. Tetapi kita kena ingat juga bahawa kita juga memantau. Memantau supaya jangan selama-lamanya mereka kata mereka tidak boleh berada di dalam net. Sebab kita kena audit. Itu peranan audit jabatan akan berperanan lah. Itu gigi lain pula. Itu gigi kita juga. Bidang lain yang akan audit. Takut nanti. Apa pun Datuk Seri, jangan hanya memantau. Kita perlukan satu penguatkuasaan. Dan itu juga yang dikatakan oleh Muhammad Haziq dengan memberikan satu analogi bahawa contohi pemerintah Singapura kerana dari segi penguatkuasaan di sana cukup mantap, dan dia juga menyatakan gigi pihak penguasaan perlu diasah lebih tajam dan akta GST perlu dikaji dari semasa ke semasa. Dalam itu ada seorang pemanggil dari Singapura ketika ini. Hello, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Muhammad Yusof dari Singapura. Saya nak tanya tentang kalau GST ni, GST tentang GST, kalau minyak naik, biasanya barang-barang yang kena GST pun ikut naik. Jadi bagaimana pengguna akan menjadi beban bila barang naik, GST yang akan bertambah, cukai itu akan bertambah pada pengguna. Ini kan macam menyusahkan rakyat. Jadi bagaimana pihak yang mengadakan GST mengatasi perkara ini? Kedua, saya nak tanya, kenapa ke rakyat dah beli barang dia kena GST? Itu satu perkara yang saya rasa rakyat nak ingin tahu. Kalau GST ni diadakan untuk macam Singapura, bila nak undi raya, wang-wang GST tu dia beri tahu untuk pancing undi. Saya lihat Malaysia pun buat gitu lah. Cik Yusof, itu perkara yang saya ajukan. Terima kasih. Baik, Cik Yusof.
Cik Yusof? Hello, okey. Terus pun tak ada apa-apa. Okey, silakan. Cucu dah potong semua. Okey, silakan. Mungkin daripada Datuk Sri ataupun Tok Kis jawab. Boleh pengguna. Pengguna dulu, pengguna. Bagaimana kita nak educate, mendidik pengguna dalam hal ni, Tok Ki? Pengguna ni dia perlu dibiasa-biasakan. Benda tu sebenarnya ini saja cerita lah ya. Benda-benda yang tak baik kalau dibiasa-biasakan pun dia jadi baik. Tapi kita tidak bermaksud inilah, tapi maknanya pengguna itu perlu sentiasa didekati. Dan kita perlu mempunyai satu tempat untuk menjawab segala frequently asked questions supaya kita puas hati. FAQ tu pasal kita tanya, kita baca, oh begini. Jadi hari ini saya rasa pengguna masih kurang lah. Walaupun kita cuba, tapi pengguna itu tahap kefahaman itu masih boleh dikirakan tidak mencukupi. Dan ditambah juga dengan apa yang ditengok keliling sekarang ni, WhatsApp ni dengan new media ni main peranan penting, Datuk Seri. Dia duk kata macam-macam, dia duk tengok benda yang pelik-pelik, yang tak betul pun ada jadi betul. Jadi yang ini yang kita paling risau. Pengguna dia tidak banyak kritikal, dia tidak terlalu kritikal. Bila orang sebut, oh ni betul-betul, jadi ni betul-betul. Jadi akhirnya dia tidak tenteram. Jadi ini yang perlu kita atasi. Maknanya secara bersungguh-sungguh macam mana kita nak atasi, dan mungkin kita kena screwkan all the loose ends lah supaya kalau tidak dia longgar dia tadi dah dikaitkan dengan kenaikan harga minyak. Jadi dia macam-macam, dia pun jadi clouded. Dia persoalan yang dibangkitkan oleh rakan kita saudara kita daripada Singapura tadi itu tentang the chain effect. Harga minyak naik, bila harga minyak naik, dia punya rantaian kenaikan tu akan berterusan berikutan. Jadi di dalam sistem GST betul lah macam dia sebut tu, memang ada kebetulannya. Sebab bila harga barang tu naik, jadi kalau katakan dulu 90 sen harganya sebelum harga minyak naik, sekarang ada 90 sen kena kali 6 sen. Bila harga minyak naik, mungkinnya barang yang sama dah jadi RM1 kali 6 sen jadi RM1.06. Itu ada perbezaan itulah. Tetapi harga minyak ni bukan kawalan kita sebenarnya. Dia harga pasaran antarabangsa yang menentukan harga minyak. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Jadi faktor-faktor di luar kawalan ni agak susah untuk kita nak mengenang ini. Encik Sublah. Saya nak bagi tahu soalan yang ditanya oleh saudara kita daripada Singapura tu. Kalau kita banding sistem pencukaian sekarang dengan GST, kalau harga minyak naik 10 sen sekarang, kesan dia akhirnya adalah jauh lebih besar dalam sistem pencukaian sekarang berbanding dengan GST. Sebab dalam sistem GST ni, peniaga tak boleh menjadikan kos itu sebagai kos dia, cukai itu. Tetapi dalam sistem pencukaian sekarang, apabila minyak naik 10 sen, dia naik lagi. Ini memang kos untuk dia, walaupun tak ada cukai sekalipun lah. So sukar untuk kerajaan untuk tahu di mana kenaikan harga tu, marginnya. Tetapi di bawah GST kita boleh. Lebih telus. Lebih telus. Itu yang akan memberi faedah jangka masa panjang. Okey, sebenarnya saya yakin kalau saya tanya kepada Datuk Sri bahawa rakyat tak perlu risau tentang pelaksanaan GST, Datuk Sri setuju. Tapi saya sebagai rakyat lah, kalau saya meletak diri saya sebagai rakyat, malah Tok Ki sendiri sebagai pengguna, Syed juga sebagai pengguna, malah kita semua sebagai pengguna, kami risau. Saya risau tentang pelaksanaan GST. Itu tidak dapat dinafikan. Malah rakan-rakan Facebook yang memberikan komen menyatakan kerisauan mereka. Jadi sampai bila? Saya agak fobia bila untuk menyebut nama KPDNKK, Zaid. Tapi saya mahu sebenarnya Datuk Sri, seperti mana yang Datuk Sri nyatakan, akan berjumpa dengan KSU KPDNKK, berbincang mengenai satu kaedah mekanisme harga. Tapi sehingga ke hari ini, 11 bulan lagi untuk kita tempuhi, di mana agaknya duduk letaknya buku panduan untuk senarai harga barang, yang mana rakyat tetap risau. Kalau ibu-ibu di luar sana, ibu bapa yang mempunyai anak kecil, harga susu nyatakan ada susu yang akan dikenakan GST dan ada susu yang tidak dikenakan GST. Tapi sehingga saat ini, Datuk Sri, kami sebagai rakyat masih belum menerima panduan harga itu sendiri. Bila agaknya akan diberikan? Dalam perancangan yang kita ada sekarang ni, users consumers guide, kita akan keluarkan 3 bulan sebelum. Shoppers guide. 3 bulan sebelum kita, makna kata kalau kita April in January. Rasional 3 bulan, Datuk Sri? Untuk pengguna-pengguna melihat what do they expect akan berlaku. Maksud saya mengapa tidak lebih awal?
Tidak boleh sebab harga ni dia pattern harga ni berubah-ubah. Jadi kita ambil 3 bulan sebelum pelaksanaan tu merupakan sebagai satu guide, panduan kepada pengguna. Kalau kata harga ni sekarang sekian, arena GST-nya apa. Jadi kita nak tunjukkan tu kepada rakyat. Jadi berbalik kepada apa yang saudara sebut tentang KPDNKK tadi. Sebenarnya di pihak kementerian saya percaya mereka sedang melakukan sesuatu. Cumanya sekarang ni saya seperti yang kita sebutkan oleh Persatuan Pengguna Islam tadi, dari segi tindakan bersama tu. Bagaimana dua-dua agensi ni, saya daripada Jabatan Kastam di bawah Kementerian Keuangan boleh bekerjasama dengan KPDNKK untuk memastikan bahawa permainan harga ini tidak begitu, orang kata, sampai ke peringkat tidak boleh terkawal. Jadi kita akan berusaha ke arah itu, tengok macam mana kita boleh adakan sesuatu strategi yang mantap untuk memastikan tidak ada mana-mana pihak mengambil kesempatan GST harga naik. Tapi saya itu yang nak kita lakukan. Saya masih skeptikal ya kalau dikaitkan dengan KPDNKK, malah indeks harga pengguna juga tidak dikemaskini untuk di laman sesawang pada satu ketika ya. Jadi bagaimana rakyat untuk meletakkan keyakinan bahawa akan wujud win-win situation dalam hal ini? Kalau Tok Ki dah tersenyum simpul di situ. Tersenyum simpul Tok Ki. Bersetuju dengan saya yakin Tok Ki. Soalan-soalan yang panas kita bagi pada Tok Ki lah. Pengguna Tok Ki. Saya rasa kita sebenarnya di KPDNKK pun memang berterusan. Isu GST ni pun dibawa oleh KPDNKK. Saya rasa bukan kerisauan lah, persediaan ini dilaksanakan oleh semua pihak. Dan yang saya lihat kesungguhan. Dia apa pun yang kita hendak, kesungguhan berjaya belum tentu, tapi maknanya kesungguhan itu telah ada. Dan kita lihat kesungguhan ini amat jelas lah, kerana kita sendiri habis digemelingkan tenaga untuk melibatkan diri kita dalam perkara ini. Sebab itulah kita macam tak risau sangat lah, kecuali ada beberapa perkara mungkin yang kita hendak dan kita cadangkan penambahbaikan. Tapi generally saya rasa kalau kita ambil contohlah harga-harga makanan fast food ini, yang kita bila tanya, oh ya, harga tidak naik. Jadi itu antara ukuran yang saya rasa agak mudah untuk pengguna pegang lah. Ini tak naik harga. Jadi kalau benda lain tu susah. Tapi baju kot, kalau yang baju kot boleh RM15,000, jangan cerita pasal GST lah. Jadi itu tak masuk book ya. Tapi ini kita bercerita mengenai benda-benda yang biasa ya, yang boleh terkesan kepada pengguna. So saya rasa memang kita ada kerisauan, tapi maknanya kerisauan dalam berbuat sesuatu. Jadi tak adalah risau sangat. Maknanya kita pun sendiri cuba memberi penjelasan dan menjelaskan kepada diri kita, di masa yang sama menjelaskan kepada pengguna pasal kita punya macam, ialah contoh radio talk kita hari-hari pun kita mengaitkan isu ini ya. Bukan tapi sebenarnya ada juga yang marah mengenai isu pasal konon kita Persatuan Pengguna kenapa kena sokong kerajaan pasal GST. Ini pun ada juga. Ini dah kena belilah ni. Itu kita dapat tanggapan bila, tapi kita rasa sebagai satu organisasi yang bertanggungjawab, kecuali ada satu sistem daripada Jupiter ke Mars yang lebih baik, okeylah, tengok kita nak tengoklah juga. Boleh kita bawa kepada Datuk Seri ni lebih baik pada GST. Tapi kalau sebelum ada sistem yang lebih baik Cik Zubra, jadi kita memadai apa yang kita ada, pasal kita perlu ke depan. Kerajaan kita terbuka. Saya rasa terlalu terbuka. Terbuka menerima pandangan. Tetapi cadangan pandangan biarlah positif untuk membantu, bukan untuk nak meruntuhkan. Sebab ini buat GST ini bukan untuk kepentingan peribadi sesiapa, tapi adalah untuk kepentingan rakyat keseluruhan. Itu yang pentingnya. Dan ia memerlukan kerjasama politik yang matang bagi kedua pihak, pemerintah dan juga pihak pembangkang. Kita ingin lihat perdebatan yang objektif, bukan dipolitikkan melampaui batas sehingga hilang objektiviti, sehingga rakyat menjadi semakin keliru. Itu yang kita inginkan. Kita ucapkan terima kasih Suhaimi kepada Datuk Seri Khazali, Encik Subramaniam dan juga Tok Ki bersama dalam GST. Dan mungkin ini bukan kali terakhir, kena datang lagi, kena tegar saya memang kalau boleh ruang yang lebih lagi kerap diberi lagi kepada jabatan kita, dan juga mungkin kita punya communication team untuk nak menyampaikan kepada rakyat dengan lebih jelas dan kemas lagi. Terima kasih Datuk Seri, Datuk Suhaimi. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Assalamualaikum. Salam muhibah. Salam satu Malaysia.